Mutiara Telekom menjadikan komunikasi lebih mudah untuk anda mengikuti maklumat terkini dari semasa ke semasa. Pembinaan prasarana Cyberjaya bermula untuk mengurak langkah merealisasikan MSC. Kerajaan Zaire tumbang kepada pemberontak. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan projek Koridor Raya Multimedia sebagai berjaya dan mendapat pengiktirafan antarabangsa berdasarkan sambutan awal yang diterima. Sehubungan itu, tumpuan kini diberi kepada usaha perundangan untuk memastikan kemudahan era teknologi maklumat itu tidak disalahgunakan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa syarikat tempatan supaya tampil menerokai manfaat dan peluang yang bakal diraih. Pada sidang medianya, Perdana Menteri menjelaskan syarikat teknologi maklumat yang beroperasi di luar koridor boleh menikmati status MSC jika ia memenuhi syarat yang digariskan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDC. Halo, apa khabar? Mesyuarat Pemilihan Persatuan Badminton Malaysia BM ura-ura mencabar jawatan Datuk Dr. Abdullah Fazil Cik Wan sebagai Presiden hanya sekadar gembar-gembur. Sebaliknya, Datuk Dr. Fazil kekal menerajui BM sehingga tahun 2001 apabila menang tanpa bertanding siang tadi. Penguasaan pucuk pimpinan BM sekarang juga ketara apabila timbalannya Datuk Roland Wong turut mengekalkan jawatannya tanpa bertanding. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Normala dan Syawati seketika nanti. Diucapkan selamat malam di mana jua anda berada. Selamat malam. Sekian buletin utama. Mengakhiri berita, kita ikuti visual kemeriahan Festival Makanan Gawai di Sarawak. Selamat malam. Selamat malam. It's okay. Take it. Hey, it's okay. Take both. It's okay. Bumi Putra Commerce is just around the corner. Golongan pekerja diingatkan jangan terlalu ikut rentak negara maju. Pulau maut akibat serangan terbaru pengganas di Maghribi. Turut dipaparkan malam ini, tokoh pendidikan sambut baik cadangan guru berkaliber diberi kenaikan pangkat sehingga ke jawatan utama sektor awam. Jakarta bertegas enggan bebaskan 5 anggota delegasi GAM yang ditahan di Aceh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat diingatkan supaya tidak berlagak seperti pekerja di negara maju. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang membuat peringatan itu berkata, rakyat sebaliknya harus sedar bahawa negara ini masih bergelar negara membangun yang memerlukan mereka terus bekerja keras serta tidak mendesak melebihi kemampuan.
Kita beralih ke segmen luar negara bersama Kamarudin Mapik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jakarta bertegas tidak akan membebaskan 5 anggota delegasi GAM yang ditahan di Aceh di sebalik ancaman puak pemisah untuk memulaukan rundingan damai Tokyo. Ketua Polis Aceh, Baharum Shah berkata 5 anggota GAM itu masih ditahan kerana penganjur damai gagal memberi jaminan mereka akan kembali semula ke Aceh selepas rundingan berakhir. Laporan itu mengakhiri segmen luar negara. Perkembangan sukan menyusul. Salam sejahtera. Menteri Belia dan Sukan Datuk Syamrin Husin kesal kerana ada negara yang memberi tanggapan buruk tentang Malaysia. Fitnah mereka berkaitan isu SARS dan keganasan bukan sahaja tidak berasas, malah menyebabkan beberapa negara menarik diri dari kejohanan futsal jemputan 5 sepasukan antarabangsa di Kuala Lumpur yang dijadual Jun ini. Lepas itu, mengakhiri segmen sukan kembali bersama Azizah sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Dan untuk perkembangan terkini mengenai sambutan karnival itu, apa kata kita terus bersiaran langsung bersama Azmi Aziz di Pulau Pinang. Silakan Azmi. Ya, Azizah, orang ramai masih tidak putus-putus mengunjungi Karnival TV3 di tapak pesta Pulau Pinang Sungai Nibong ini. Dan jika siang tadi lebih 60 gerai menjadi tumpuan para pengunjung, malam ini pula mereka dihiburkan dalam satu konsert kumpulan pelawak nombor 1 negara senario dan juga beberapa artis tempatan yang sedang berlangsung ketika ini sehingga ke pukul 10.30 malam nanti. Dan siang tadi juga selain sumbangan orang ramai kepada tabung Bersamamu Cintai Damai RM1 untuk 1 nyawa, tabung itu juga menerima sumbangan hampir RM1,000 oleh kumpulan motosikal berkuasa besar Rasa Riva Brotherhood. Sumbangan disampaikan kepada pengurus besar hiburan, sukan dan rekreasi TV3 Encik Azhar Borhan pada satu majlis ringkas siang tadi. Ada yang kita boleh buat untuk Iraq punya AIDS community. Okey. Kepada Encik Azhar Borhan. Okey, Encik Azhar. Okey, terima kasih banyak. Okey. Bagi tepukan. Begitulah sambutannya setakat ini, Aziza. Dan bercakap mengenai sambutan ini bersama-sama dengan saya ketika ini ialah Ketua Pegawai Kewangan TV3 Encik Amrin Awaludin yang akan memperkatakan mengenai impak ataupun kesan sambutan karnival ini kepada TV3 sendiri, Encik Amrin. Jadi sejak akhir-akhir ini, Encik Amrin, kalau kita lihat TV3 banyak turun padang menganjurkan program-program ground event. Okey, misalnya Karnival TV3 ini ataupun Wanita Hari ini yang bersiaran secara langsung terus dari lokasi seperti di Johor dan Kuantan. Jadi bagaimanakah ini dapat memberi kesan kepada rating ataupun jumlah penonton? Adakah ia membantu untuk menaikkan jumlah penonton TV3, Cik Amrin? Ya Azmi, terima kasih ya. Banyak improvement dari segi rating yang kami dapat lihat daripada program-program yang berkaitan dengan program Karnival Show Heboh ini. Pertamanya, Malaysia Hari ini, rating dia setiap kali kita mengadakan karnival ini, rating melonjak daripada 300,000 penonton setiap pagi hingga 500,000 penonton. Bila mana Wanita Hari ini pula, sesi petang, ratingnya dari jumlah penonton melonjak daripada 600,000 penonton ke 800,000 penonton setiap kali siaran langsung diadakan melalui Karnival Show Heboh TV3. Kesan-kesan sampingan daripada karnival ini ialah pertama, memberi peluang pada stesen untuk mendamping rapat dengan peminat pesetia kami. Dari segi ini kami dapat mengadakan maklum balas, pandangan-pandangan baru dan usul komen-komen yang memberansangkan dari peminat kita dari mana kita boleh cuba untuk mengimprovekan kita punya program dan usul persembahan stesen ini. Dari segi-segi lain usul, karnival ini memberi peluang kepada penduduk terutamanya yang dari luar Lembah Kelang untuk melihat bagaimana program-program TV diterbitkan dan juga siaran secara langsung. Baik. Baik, satu lagi, Cik Amrin, dengan pulangan positif itu ya, tidakkah TV3 merasakan perlu untuk meneruskan karnival sebegini ke negeri-negeri lain? Mungkin Malaysia Timur mungkin. Okey. Baru-baru ini kami baru saja selesai mengadakan perbincangan dengan pihak kerajaan negeri Sabah yang saya suka untuk dengan sukacitanya ingin mengumumkan di sini. Pada dasarnya mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan TV3 untuk mengadakan karnival serupa ini pada masa yang terdekat di negeri Sabah. Dan pada itu so kami juga sedang berbincang dengan beberapa buah kerajaan negeri yang lain kalau boleh ingin mengadakan karnival yang semamanya dalam jangka masa terdekat juga.
Jadi selain itu, kita juga tahu tahun depan TV3 akan menyambut ulang tahun yang ke-20. Jadi adakah karnival ini dalam perancangan untuk sambutan ulang tahun yang ke-20 itu? Ya, sudah pasti. Karnival ini bersempena dengan ulang tahun ke-19 TV3. Karnival Show Heboh ini pada dasarnya untuk kami mengadakan kaji selidik sama ada karnival ataupun grand event seperti ini dapat dilancarkan di seluruh negara. Pada ketika ini dari hasil kaji sidik kami berpendapat ya mungkin insya-Allah tahun depan mungkin kita boleh pergi ke seluruh negeri-negeri di Malaysia. Mungkin satu karnival bagi setiap bulan mungkin. Jadi itu dia Ketua Pegawai Kewangan TV3 Encik Amrin Awaludin. Terima kasih Encik Amrin. Dan esok siang tadi gerai Misteri Nusantara dan gerai BMG antara gerai-gerai TV3 yang paling menjadi tumpuan pengunjung pada siang tadi. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi tumpuan itu, pastikan anda terutama penduduk di sekitar utara ini datang mengunjungi kami di Karnival TV3 Tapak Pesta ini. Dari pukul 9 hingga pukul 10 malam esok, hari terakhir Karnival TV3 di Pulau Pinang. Jadi dengan itu sekian saja dari saya Azmi Aziz, secara langsung terus dari Tapak Pesta Pulau Pinang, Sungai Nibong, kembali ke Seri Pentas bersama Aziza. Terima kasih Azmi Aziz. Kerinduan 8 beradik dari kampung Sungai Mati Muar terhadap ibu mereka akhirnya terjawab apabila ibu kesayangan pulang ke pangkuan keluarga Khamis lalu. Samsiah Yusof, 41 tahun, kembali ke pangkuan keluarganya selepas 7 bulan menghilang sebab berita kehilangannya disiarkan oleh TV3 melalui buletin utama Rabu lalu. Sebelum berpisah kita imbas tajuk utama, golongan pekerja diingatkan jangan terlalu ikut rentak negara maju. 40 maut akibat serangan terbaru pengganas di Maghribi. Visual serangan berani mati di Casablanca, Maghribi mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam. Bersama Zeiss, Vivo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 31,661 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan sehingga Sabtu lalu, meningkat 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 2,121 kes. Manakala bagi Minggu Epidemiologi ME 19 tahun ini, 7,526 kes dilaporkan meningkat 349% berbanding ME sebelumnya iaitu hanya 1,676 kes. Pelaburan Malaysia di Amerika Syarikat terus merekodkan kemasukan pelaburan baru ke dalam negara. Terkini, firma Ferrotech USA Corporation menyatakan komitmen lebih RM500 juta bagi membuka kemudahan pembuatan pertamanya di Asia Tenggara. Ia sekaligus menyaksikan potensi peluang pekerjaan berkemahiran tinggi yang akan diisi anak tempatan. Ketegangan terbaru di Baitul Maqdis Timur menyaksikan 37 orang cedera. Insiden berlaku ketika Majlis Pengkebumian seorang pemuda Palestin yang maut setelah cedera parah dalam serangan tentera rejim bulan lalu.
Salam sejahtera, Sukan Olahraga terus menyalakan misi mencapai sasaran 36 pinggan emas kontingen negara pada Tamasya Sukan Si Vietnam 2021. Ia menyaksikan tambahan 2 pinggan emas lagi berjaya dituai hari ini yang juga emas kelima sekaligus melengkapkan sasaran KM Olahraga. 2 emas yang hadir juga menerusi acara yang disandarkan lebih awal iaitu lempar cakra lelaki dan lompat kijang lelaki. Laporan itu tadi mengakhiri Sema Sukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan itu mengakhiri Buletin Utama. Sebelum berpisah, saksikan keindahan Taman Burung di Khartoum, Sudan. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam.